اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Salam Nuzul Quran 1442 Hijrah. Apakah dia Nuzul Al-Quran? Nuzul dari kata bahasa Arab nazala, yakni turun. Nuzul iaitu proses penurunan Al-Quran dari atas ke bawah. Simbolik ketinggian Al-Quran. Al-Quran dari sudut bahasa ialah bacaan, terhimpun bacaan yang merungkaikan, yang menjelaskan dari sudut tauhid, yakni akidah, ibadah, jinayah, munakahat, sains politik, sains teknologi dan 1001 perkara rujukan dalam kehidupan seharian manusia. Dari sudut istilahnya ialah Al-Quran merupakan kalamullah, kata-kata Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Antara nama lain Al-Quran. Pertama, Al-Kitab. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2 yang bermaksud, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kedua, Al-Furqan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Furqan ayat 1 yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yakni Muhammad, supaya dia menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ketiga, Al-Dzikr berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hijj ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Az-Dzikr dan sesungguhnya kami yang selalu memeliharanya. Bilakah berlakunya nuzul Al-Quran? Pendapat masyhur mengatakan pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi pada malam Jumaat ketika Nabi berumur 40 tahun 6 bulan atau 41 tahun ketika sedang beribadah di Gua Hira. Pendapat lain pula mengatakan tarikh berlakunya nuzul Al-Quran pada malam Isnin tanggal 24 Ramadan bersamaan 13 Ogos 610 Masihi. Berdasarkan hadis yang bermaksud, berkata Imam Ahmad, Abu Sa'id Bani Hashim memberitahu kepada saya, katanya, Imran Abu Al-Awwam memberitahu daripada Qatadah, daripada Abi Al-Malih, daripada Wathilah bin Al-Asqar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Nabi Ibrahim AS turun pada malam pertama Ramadan. Taurat turun 6 Ramadan. Injil turun 13 Ramadan. Dan Al-Quran turun pada 24 Ramadan. Mari kita imbas kembali peristiwa sirah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika mana Nabi berumur 41 tahun atau 40 tahun 6 bulan. Tahun 1 kenabian, berlaku peristiwa ini di waktu malam di dalam Gua Hira. Datang seorang lelaki berpakaian putih, sangat tampan dan menawan. Berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nabi yang dalam keadaan terkejut berkata, saya tidak pandai membaca. Pada ketika itu lelaki tersebut, pemuda tersebut memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat. Dan sehinggakan waktu itu Nabi merasa sesak nafas. Setelah beberapa ketika pemuda tersebut melepaskan Nabi Muhammad SAW dan berkata lagi, Iqra, bacalah. Nabi berkata, saya tidak pandai membaca. Saya tidak membaca. Pemuda tersebut memeluk lagi Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat. Sehingga Nabi merasa seperti sesak nafas. Tidak bernafas sehingga kan begitu sekali kuatnya pelukan pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut melepaskan Nabi Muhammad SAW dan berkata lagi, Iqra, bacalah.
Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Lagi sekali pemuda tersebut memeluk Nabi dengan kuat seperti tadi. Kemudian setelah beberapa ketika, malaikat tersebut melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian pemuda tersebut memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku adalah malaikat Jibril. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan risalah Tuhanmu." Begitulah peristiwa wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bagaimanakah peringkat penurunan Al-Quran? Penurunan Al-Quran terdapat 3 peringkat. Peringkat yang pertama, Allah turunkan ke Lauh Mahfuz berdasarkan surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22 yang bermaksud, bahkan yang didustakan oleh mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua, Allah turunkan secara serentak sekaligus ke Baitul Izzah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qadar ayat 1 yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Peringkat yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Berdasarkan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195 yang bermaksud, dan sesungguhnya ia yakni Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruh Al-Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu agar kamu menjadi seorang daripada yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. 6 hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama ialah untuk memudahkan Nabi menghafal dan memahami maksud Al-Quran sehingga tertanam di dalam jiwa baginda. Begitu juga untuk memudahkan baginda dan para sahabat melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, meringankan beban berat yang ditanggung oleh Nabi dan juga menghiburkan Nabi dari masa ke semasa serta menggemarkan Nabi dengan kisah-kisah Rasul sebelumnya. Ketiga, untuk menimbulkan perasaan gembira dan bahagia dalam jiwa Rasul serta perasaan betapa pentingnya posisi baginda dalam masyarakat dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, untuk meroboh adat kebiasaan bangsa Arab yang mana sebelum Al-Quran diturunkan, bagi mereka adat kebiasaan menjadi peraturan hidup mereka. Jadi bila Al-Quran diturunkan secara sekaligus, tentu amat berat sekali bagi mereka untuk meninggalkan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Kelima, untuk sesuai dengan keadaan dan situasi yang memerlukan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan sesuai dengan sifat masyarakat yang sentiasa berkembang. Yang keenam, untuk menjadi sunnatullah, bahawa segala sesuatu itu terjadi secara beransur-ansur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami. Begitulah serba ringkas mengenai nuzul Al-Quran. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.